Ayu Radio OUM merentasi minda anda semestinya masih lagi bertemankan Fatin di sini untuk segmen pendidikan Islam sehingga jam 11 pagi nanti. Okey, dan tentunya untuk pengetahuan anda semua, hari ini kita kongsikan dengan anda tentang tajuk, satu lagi tajuk yang menarik untuk kita dengar hari ini, iaitu pengenalan dan adab membaca Al-Quran. Dan di sini Fatin ditemankan oleh Profesor Madya Muhammad Yusof Ahmad yang telah berkongsi dengan kita tadi, ya Ustaz, tentang menghormati, menjaga kehormatan Al-Quran tadi. Dan sekarang ini semasa kita membaca Al-Quran pun ada adabnya. Jadi kita nak minta lah Ustaz tu terangkan dengan lebih lanjut tentang adab-adab semasa kita membaca Al-Quran ni. Silakan Ustaz. Ya. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, sekarang kita nak bincang tentang adab semasa membaca Al-Quran. Tadi adab umum. Pegang Al-Quran, mengambil Al-Quran, meletak, membagi dan sebagainya. Sekarang ni kita nak baca. Baik, membaca ni ada dua. Yang pertama, kita baca dengan hafazan. Kita dah hafaz, kita baca sendirilah. Kerana ni maksud kita sekarang ni baca kerana nak pegang Al-Quran. Jadi mestilah yang pertama kena suci dulu. Suci daripada hadas. Ambil wudu, barulah kita duduk baca Al-Quran. Kemudian kita nak baca Al-Quran kena pakai pakaian yang pertama menutup aurat. Yang kedua bersih dan suci. Bersih dan suci ni ada beza tak? Ada kan? Kalau kita bincangkan. Kita dah bincang dulu, ya. Bersih tu yang nampak. Suci tu dari segi hukum. Kadang-kadang pakaian tu bersih tapi tak suci. Sebab dia basuh tak kena gaya, tak mengikut cara Islam. Dia basuh elok macam mana pun, hukumnya tak suci. Tak suci tak boleh pakai sembahyang maksudnya. Sembahyang tak sah. Baik, ini nak baca Al-Quran pun kena pakai pakaian yang bersih, yang suci, dan pentingnya menutup aurat. Menutup aurat. Jadi Al-Quran ni kena tutup aurat. Bukan sambil-sambil baca, tak boleh. Kemudian kita nak baca Al-Quran, kita pilih tempat. Yang pertama, tempat yang tak haram. Apa tempat yang tak haram? Tempat haram ni apa? Tempat yang tak elok lah. Dalam tandas tak boleh baca Al-Quran. Nak baca Bismillah, tak boleh baca tandas ni. Ya? Dalam tandas tak boleh baca Al-Quran. Sebab tu orang dah haram dah handphone yang berbunyi Al-Quran tu, ya. Sebab dia tu dalam tandas bunyi ni. Macam mana? Bila dia tutup, putus ayat. Tengah-tengah ayat, rosak makna dia, kan? Itu dilarang. Baik, kita nak duduk, nak baca Quran, duduk tempat yang baik, tempat yang bersih, yang elok, yang tak bising. Maknanya di rumah kita pilih bilik-bilik khas untuk baca Quran. Ya. Kemudian cara duduk pula, cara duduk yang elok juga, duduk menghadap kiblat. Kalau kita duduk menghadap kiblat, kita dapat pahala tambah lagi lebih. Macam kita nak semayang, Ustaz, Macam nak semayang. Kemudian duduk macam mana? Yang paling baik duduk macam kita duduk tahiyat. Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal kan kita duduk tapak kaki kiri tu kan. Tapak kaki kanan tu kita tegakkan, baca macam tu. Tapi kita boleh juga dua-dua tapak kaki tu kita masukkan bawah. Kita duduk atas dua tapak kaki. Tak apa. Itu duduk yang paling baik. Orang yang baca Quran dalam majlis musabaqah, maka tilawah pun macam tu tau. Sebab duduk yang cara yang macam tu dia membantu nafas. Lepas tu orang kita tengok orang baca Al-Quran dalam majlis kan, dia kena baca tinggi nafas dia. Kena ambil nafas panjang, ayat dia baca panjang. Dia kena duduk macam itulah. Duduk di atas tapak kaki. Kalau duduk bersila tu tak boleh. Perut kita tertekan itu, jadi nafas kita tersekat. Okey. Itu ialah tentang cara duduk yang baik, menghadap kiblat, dan pakaian yang bersih menutup aurat. Sekarang ni pula kita nak baca tu, apa niat kita nak baca Al-Quran? Membaca Al-Quran tidak ada niat yang lain lagi, hanya niat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini pandang pun dah mendapat pahala ibadat. Pandang saja, tengok Al-Quran tu dapat pahala. Ada 3 perkara kan, pandang dapat pahala. Ingat tak apa dia? Tak ingat? Lupa? Kaabah tu kiblat kita tu. Kita pergi di muka kita tengok saja pun jadi ibadat. Satu lagi muka ibu. Pandang muka ibu tu dapat pahala ibadat. Pandang Al-Quran dapat ibadat. 3 ni saja, yang lain tak dapat. Baik, sekarang ni kita ikhlaskan hati. Nak baca Al-Quran tu ikhlas. Aku baca Al-Quran ni kerana nak dapat ibadat. Bukan nak menunjuk-nunjuk. Bukan aku ni pandai baca Al-Quran, aku nak tunjuk suara aku baik, nak tunjuk. Kalau niat macam tu,
tak dapat pahala. Jadi dia kena ikhlas. Ikhlas Ustaz. Ikhlas tu maknanya Membaca sebenarnya untuk beribadat lah. beribadat. Beribadat, niat ibadat dapatlah pahala. Kemudian membaca pula dengan suara yang baik. Ya. Dulu kita dah bicara dah, membaca Al-Quran ni dia kena ada makhraj dan sifat yang betul dalam modul yang lepas. Baik, makhraj dan sifat yang betul tu itu ialah kerana tuntutan Al-Quran. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ta'ul huruf haqqaha", bukan Nabi kot, Sayyidina Ali kot. "I'ta'ul huruf haqqaha wa mustahaqaha", berilah huruf itu haknya dan mustahaknya. Haknya tu makhraj huruf, mustahaknya tu sifat huruf. Maknanya sebutan tu kena betul huruf Al-Quran tu. Macam mana nak sebut sad, ta, ta, dal. Jadi semua tu kena betul. Itu namanya membaca Al-Quran dengan betul. Sebutan yang betul. Itu wajib. Sekarang ni untuk memperelokkan Al-Quran, kita baca dengan suara yang baik dan lagu yang baik. Macam mana suara yang baik? Baca Al-Quran macam suara orang menyanyi lah. Keluarkan suara tu dengan elok. Bukan suara garau, macam tu. Salah lah sebab dia main-mainkan Al-Quran. Al-Quran tu mesti dibaca dengan baik. Dan kalau boleh dihiasi dengan lagu yang baik. Nabi kata, "Zainul Quran bi aswatikum", hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu. Suara itu dipenuhi dengan lagu-lagu. Macam mana kita dengar orang baca Al-Quran dalam majlis tilawah. Lagunya 3-4 macam. Ada tinggi, ada rendah. Kita dengar setengah-setengah imam Arab tu misalnya, dia baca Al-Quran macam mana. Kita sembahyang dengan dia, duduk belakang dia baca 2 live pun kita rasa bau sikit. Sedap dengar. Itu maknanya bacaan dia baik sebab lagu dia tu baik. Itu yang kita hendak. Kita baca Quran dengan baik, dengan lagu yang baik, kita boleh menghayati makna tu. Sudah sampai dekat ni lagunya turun begini, suaranya rendah macam ni. Sampai dekat ni suaranya tinggi berdasar kepada makna-makna dia. Tapi nak tahu makna tu kena belajar lain lah pula. Ya. Baik, itu pun adab juga. Adab semasa kita baca Al-Quran, kita kena ikut semua-semua tu. Kemudian satu lagi, membaca Al-Quran ni mesti jangan cepat sangat. Kalau cepat sangat, dia sebutan dia tak fasih. Hurufnya tu dah tak tahu apa sebutannya, cepat-cepat sangat. Jadi hilang hurufnya, dengungnya pun dah tak cukup dan sebagainya. Jadi dilarang. Kita baca tu sederhana. Sederhana. Tak Ya. ada cepat, tak adalah pula lambat. Lambat sangat pun terputus dia punya kalimah tu. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Lah, hi bukan boleh putus-putus kan. Lambat sangat dia akan terputus macam tu. Jadi dia kena baca sederhana saja. Berhenti di kalimah-kalimah tertentu. Ini semua ni adab. Satu lagi yang paling penting sekali, membaca dengan menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan makhraj dan sifatnya yang betul. Jadi nak tahu makhraj huruf, nak tahu sifat huruf, mesti belajar dengan guru Al-Quran. Kita kena ambil Al-Quran tu daripada guru Al-Quran. Baru kita akan dapat macam mana nak sebut makhraj bagi setiap huruf tu. Sebab kita ada 28 huruf Al-Quran, 28 tempat. Jadi kadang-kadang ada 2-3 huruf tu tempat yang sama tapi cara dia punya tingkatan tak sama. Misalnya Hamzah, Ha, Ghain, Ain. Ini semua nama-nama huruf halqum. Tapi bukan setempat. Halqum atas, halqum tengah, halqum bawah. Itu 3 benda tu, 3. Macam mana pun mesti dipelajari. Mesti dipelajari. Baru kita akan dapat sebut yang betul. Huruf-huruf Al-Quran dengan betul lah. Pelajari pun kena guru yang betul. Kadang-kadang kita dapati ramai orang baca Quran, kita kata aku belajar aku guru ni, guru kata macam ni. Mana boleh jadi guru dia betul-betul. Itu dia bunyi macam tu. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Ya. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan topik-topik yang menarik.